Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada hari ini bersama dengan Ustazah Rafqah binti Bahazan. InsyaAllah hari ini Ustazah nak ajar kamu khat. Khat nasah insyaAllah. Tapi sebelum kita belajar, jom kita bersama-sama baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, murid-murid semua. Ada buku teks muka surat 59. Okey, bersedia dengan buku teks muka surat 59. Okey, kita tengok pada buku teks kamu muka surat 59, dia cerita tentang peralatan khat. Peralatan khat dibahagi kepada dua jenis. Yang pertama, tradisi. Tradisi, kamu tengok ni, batang hijau, buluh dan batang resam. Okey, batang hijau honestly Ustazah tak pernah jumpa. Ustazah tak pernah tengok. Jadi Ustazah tak lihat cerita macam mana. Tapi bila pencarian Ustazah dalam internet, Ustazah tengok dia punya batang hijau ni dia guna mata dia tu. Pokok hijau yang Ustazah jumpa dalam internet, pokok dia besar. Jadi Ustazah tak tahulah sama ada dia ambil kulit ke apa, Ustazah tak pasti. Sebabnya Ustazah memang tak pernah jumpa, Ustazah tak pernah jumpa real batang hijau ni sebenarnya macam mana. Kemudian buluh. Buluh ni Buluh ni masa Ustazah mula-mula belajar khat, masa Ustazah darjah 4, arwah ayah Ustazah memang masuk hutan carikan buluh untuk Ustazah belajar khat. Akhirnya buluh tu dia diasah, nampak tak mata dia macam ni. Okey, masa Ustazah belajar dulu macam ni je lah mata dia, yang ni yang pertama ni. Okey, yang ni Ustazah tak guna, yang ni mungkin untuk saiz besar. Okey, Ustazah arwah yang Ustazah ajar guna yang ni. Macam mana dia buat? Dia cari buluh, ayah Ustazah cari buluh yang kecil lah. Kemudian luar ni kita cuci dengan kertas pasir. Sebab luar ni dia agak miang kan? Agak miang. Jadi yang hujung ni asal guna pisau. Sengitkan mata dia. Jadi ditulis kita guna dark white. Dark white botol kalau kamu biasa tengok ke? Ustazah tak ada contoh sekarang. Dia dark white botol, dalam botol kan. Jadi kita celup dark white tu. Kita celup. Sekali kita celup, kita tulis. Jadi kita nak siapkan satu huruf pun kadang-kadang 2 kali celup, 3 kali celup. Ikutlah kesukaran huruf tu macam mana kan. Itu kita guna buluh. Yang batang resam ni Ustazah pernah tengok. Yang ni Ustazah pernah pegang juga. Yang ni memang batang resam. Pokok resam ni dia macam pokok paku pakis. Dia banyak kat tepi-tepi jalan gitu. Masa yang ni macam suami Ustazah belajar pasal kat KL dulu. Memang diorang ambil kat tepi jalan je pokok ni. Batang, buang daun dia, ambil batang dia, kemudian cuci batang dia guna kertas pasir, cuci, kemudian asah mata dia. Pun tulis guna dark white celup. Okey. Itu yang peralatan tradisi. Kalau yang moden ni lah. Sekarang yang moden ni ada pen kaligrafi, ada pensel khat. Pensel khat sekarang ni pun dah ada, senang kan, ada mechanical kan yang kamu guna, yang kita tekan. Cuma tinggal nak asah hujung mata dia je kan. Masa Ustazah sekolah dulu, pernah Ustazah ajar guna pensel yang bentuk 4 segi. Bentuk 4 segi dia macam kalau kita pergi kedai hardware. Okey, kalau kamu pergi kedai hardware, kamu minta pensel. Dia ada satu pensel yang dia besar, dia lebar sikit. Jadi yang tu kita mudah, maksudnya mata dia memang dah lebar. Jadi tinggal kita nak asah, bagi dia sengit saja. Itu yang dulu kualiti dia bagus. Yang terbaru Ustazah pernah beli untuk ajar murid Ustazah. Tapi kualiti sekarang tak bagus lah sebab mata pensel dia agak kelabu. Dia jadi macam tak cantik lah. Jadi macam kelabu, tak best. Jadi macam sekarang ni kalau dekat sekolah kita banyak guna mechanical lah, yang tekan-tekan tu kan. Okey, kalau kita tak ada yang mechanical,
Kalau kita nak buat khot, kita boleh guna pensel 2B biasa. Guna pensel 2B biasa, kita asah mata dia tu bagi sengit. Bagi dia nipis dan sengit. Okey? Cara nak asah bergantunglah apa yang kita guna. Kalau kita guna pensel biasa, kita asah guna pisau biasalah. Kalau yang ni yang peralatan tradisi ni ada rumit sikit. Okey, dia melibatkan kita kena cuci batang dia, kita kena asah betul-betul hujung dia, dan hujung dia ni batang dia pun tak lembut, dia keras kan. Dia kena guna pisau yang betul-betul tajam lah. Okey. Lepas tu nak potong dia daripada nak bagi pendek pun kita kena guna pelayar. Okey, itu kaedah dia lah. Okey, cara asah ada dalam buku kamu juga ya, muka surat 59. Okey, pada muka surat 60, diterangkan teknik asas penulisan khat nasah. Okey, cara duduk kamu dan kedudukan kertas. Kamu tengok abang ni. Okey, kawan kamu duduk macam mana? Tak boleh nak menerap ke, nak sambil santai-santai, nak buat khat sambil menerap ke, tak jadi ya. Kita kena duduk tegak. Duduk tegak dalam keadaan bersedia. Pen dipegang selari dengan kedudukan kertas 90 darjah. Mata pensel 90 darjah. Keseluruhan mata pen menyentuh kertas. Khat kan punya mata pensel, mata pen ni, dia sengit kan. Jadi kita kena pastikan keseluruhan mata pensel kita kena kertas. Tak apa, nanti Ustazah akan tunjuk video kat kamu macam mana cara dia bagi ditulis. Kamu jangan risau ya. Pen dipegang dengan kadar 1,5 inci dari awal mata pen. Okey, tengok sini. Dia tak terlalu dekat dan tangan dia tak terlalu jauh. Sekadar seselesa. Seselesa kita menulis lah. Janganlah mata dia, tangan kamu terlalu dekat dengan mata dia. Okey? Khat nasah. Untuk teknik penulisan khat nasah dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk memudahkan kita faham ya. Untuk kumpulan pertama adalah huruf menegak. Kumpulan kedua huruf mendatar. Ini pun ada dalam muka surat 60 kamu ya. Kemudian kumpulan ketiga huruf melengkung. Kumpulan keempat huruf separa bulat. Kelima huruf berekor dan keenam huruf bergigi. Hari ini insya-Allah kita akan nak belajar satu sahaja, iaitu huruf menegak sahaja. Kita bagi dapat satu persatu ya, insya-Allah. Okey. Huruf menegak ni huruf apa? Huruf menegak ini adalah yang pertama adalah huruf alif, kan tegak? Yang kedua adalah huruf kaf. Yang ketiga adalah huruf lam. Maksudnya yang tegak-tegak ni kita panggil kategori huruf menegak. Okey. Sekarang kita tengok huruf menegak. Okey, bila kita nak tulis khat, penting kita kena ada garisan. Tambah-tambah baru belajar macam kita ni kan. Baru belajar macam kita ni jangan nak free hand ditulis. Mesti ada garisan. Garisan ini penting untuk mengawal kita punya kadar huruf itu. Jangan terlebih garisan. Yang mana huruf yang perlu lebih garisan atau pada mana huruf yang tidak boleh lebih pada garisan. Penting. Ini garisan yang paling penting. Kemudian ada huruf yang garisan yang atas. Garisan yang atas ini adalah untuk mengawal kita punya tegak. Maksudnya huruf tu biar selari. Kalau alif dengan lam itu selari. Tak adalah alifnya dekat sini, lamnya dekat atas ni pula, lepas tu jadi dekat sini. Tak cantik. Ini adalah untuk kawalan. Besar mana ni Ustazah? Besar 5 titik. Besar dia antara sini dengan sini 5 titik pen atau pensel yang kamu gunakan. Jadi kalau kamu guna pensel kecil, mungkin yang garis atas ni dia akan jadi kecil sikit lah. Okey, dia bergantung pada saiz mata pen yang kita guna. Okey. Dan yang terakhir adalah garis bawah. Garis bawah ini adalah had ekor. Had ekor untuk huruf kita yang kita nak tulis. Contoh dia alif. Nampak tak? Alif, dia punya had dia sampai mana? Okey. Bila kita nak tulis huruf kaf, had dia sampai macam mana? Dan kita nak tulis huruf lam, had dia macam mana? Tengok alif. Daripada sini sampai sini. Tak boleh lebih sampai bawah. Kaf daripada sini. Lepas tu dekat huruf kaf yang bawah dia ni, kena garisan.
kena garisan. Huruf lam pula macam ni. Dekat mana ekor dia kat sini. Oh, ekor dia naik atas sikit. Ini adalah kaedah yang betul. Okey. Kita kena inilah pentingnya garisan. Nak kawal kita punya had huruf. Okey, cara menulis huruf alif. Kita tengok dulu satu persatu cara menulis huruf alif. Yang pertama kita kena ada titik. Okey, macam tadi, memang kena ada titik. Daripada had sini, had bergaris utama ni ke atas. Beza dia punya saiz adalah 5 titik mengikut saiz pen yang kamu guna. 1, 2, 3, 4, 5. Standard 5 titik. Kemudian apa yang perlu yang diperlukan adalah yang kedua adalah ni. Tulis menegak. Kamu perasan tak kenapa dia warna merah, warna hitam dan warna merah? Okey, sebelum tu Ustazah nak bagi tahu kamu siap-siap. Yang ni bukan Ustazah tulis ya, ni Ustazah ambil dalam internet. Jadi, ini maksudnya Ustazah pinjam karya orang, bukan karya Ustazah. Mudah-mudahan orang asal yang menghasilkan penulisan ini mendapat pahala yang berterusan insya-Allah. Okey. Kenapa merah, hitam dan merah? Dia sebenarnya bila kita menulis khat, kita tak tarik daripada serak ke bawah. Tak ya. Kita stop. Tarik sini sikit, stop. Tarik sikit, stop. Dan baru tarik bawah. Kita ada tempat berhenti dia. Supaya garisan itu elok aja. Huruf yang kita hasilkan itu elok. Yang ketiga, bila kita dah siap hasilkan alif, kita kena ukur. Pastikan alif yang kita tulis itu sengit. Khat nasah, alif dia mencondong ke kiri. Bukan straight. Bukan lurus betul. Dia atas dia ke kiri sikit. Nampak tak? Atas dia ke sini, bawah dia ke sini. Ada ruang dekat sini. Ada ruang dekat sini, ada ruang dekat sini. Okey, ini last lah. Last kita check kita punya penghasilan. Betul ke tidak? Kalau betul kita dapat hasilnya begini, betul dah kaedah huruf alif yang kita tulis insya-Allah. Okey, jom kita tengok video. Okey, video ni pun Ustazah bukan buat sendiri. Ini pun video Ustazah pilih daripada internet. Dekat internet memang banyak video. Cumanya Ustazah kena pilih lah mana satu video yang mudah untuk kamu faham kan. Jadi Ustazah dah pilih. Mudah-mudahan orang yang menghasilkan video ini dapat pahala yang berterusan insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمر وجميل Siap alif. Okey, boleh?
siap? InsyaAllah ya. Okey, seterusnya kita nak belajar buat huruf kaf. Hari ni 3 huruf tau. Hari ni 3 huruf yang kamu kena buat. Bukan belajar saja, tengok video saja, cuba buat ya. Okey, huruf kaf sama ya. 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah tinggi dia punya batang ni kan. 1, 2, 3, 4. 4 ni dia punya lebar. Nak buat sepanjang mana? Ini dalam kertas, dalam contoh ni 4 titik. Nanti dalam video dia buat 3 titik. Itu bergantung atas kelebaran yang kita perlukan lah. Sama ada kita nak 4 titik atau 3 titik. Okey, yang warna merah hitam ni macam tu saya kata, dia stop. Mula-mula dia tarik sini. 1. Lepas tu dia angkat pen, dia tarik sini, dia stop. Bila dia stop sini, dia sambung balik kat sini, dia stop. Okey. Lepas tu kedudukan hamzah. Nanti kita terang satu-satu ya. Yang pertama, step pertama kamu kena buat titik lah. Titik ikut saiz pen kamu. Yang kedua, titik lebar dia, titik tinggi dan titik lebar. Yang ketiga, ketika step by step, mula-mula buat yang tu dulu. Kemudian angkat pen, buat garis yang kedua. Bila dah siap garis tegak tu, garis tegak macam alif garis tegak macam alif. Lepas tu buat yang ni pula, yang lebar ni kan. Okey, lepas nombor 3, nombor 4. Nak tulis. Okey. Kamu tahu tak ni huruf apa? Macam hamzah kan? Macam hamzah. Sebenarnya bukan hamzah ya. Ini huruf kaf kecil. Dia adalah huruf kaf. Ini adalah huruf kaf kecil. Ini huruf kaf kecil tau. Okey, ini bukan huruf hamzah. Ini huruf kaf kecil. Okey, huruf kaf kecil ni nak tulis macam mana? Ada ukuran tak? Ada ukuran. Khuat nasah ni dia teliti. Mesti kena ada ukuran. Ukuran dekat mana? Dekat sini, nampak tak? Okey, dia suruh ukur kat sini. Nak tulis huruf kaf kecil ni daripada sini ke hujung. Hujung batang kaf ni dengan ekor kaf ni, kita kena sambung macam kita kena garis nak agak. Di sini dah kita akan tulis kaf kecil ni. Okey. Nak tulis kaf kecil ni pun ada step dia. Okey, mula-mula kita tarik atas dulu. Kemudian kita ambil yang hitam tu pula, sambung. Kemudian kita stop. Barulah kita sambung yang ekor kaf kecil. Okey, siaplah huruf kaf. Jom kita tengok video. Step pertama, buat yang tu kan. Dua, nampak dia berhenti. Dia angkat pen ni dulu. Dia berhenti, baru tarik yang tu. Kan. Dia berhenti. Bukan dia terus siap tak nampak dia ukur. Teliti. Nak buat kerja teliti. Okay, 3 titik. Tadi contoh kita tadi 4 titik. Tak apa, 3 atau 4 boleh ya. Nak tengok, nak tulis huruf kaf kecil tu. Nak kena ukur tau. Bukan main taram je nak letak ke mana-mana. Tak ya. Dia kena ukur kedudukan dia. Daripada situ, tarik pada situ. Kan? Daripada titik nombor 2 ni, sampai titik sini kan. Dia tarik kan? Okey. Lagi sekali ya. Sebab kaf ni dia rumit sikit. Okey, seterusnya.
Okey, huruf seterusnya ada huruf lam. Lam pun sama. Tinggi dia 5 titik. Yang ni nampak tak ni? Bawah ni dah fungsi bawah dia ni. Kita supaya tak adalah kita perut lam tu terkeluar sampai bawah tu. Tak. Bawah dia mesti 2 titik je kadar dia. Lebar lam 3 titik. Sama. Okey, kita tengok. Mula-mula kita nak tulis huruf lam, kita mesti bersedia dengan titik. Kemudian kita tengok yang kedua. Mula-mula tulis yang tu dulu. Baru tarik batang dia. Berhenti. Bila dah siap warna merah tu berhenti. Baru sambung dekat yang hitam tu. Barulah sambung yang akhir sekali. Barulah siap. Okey. Jom kita tengok. Lakar dulu. Tengok orang yang hebat pun dia lakar dulu. Kita yang tak hebat, apatah lagi kan. Lakar dulu huruf lam tu. Alhamdulillah. Okey, alif dah, kaf dah, lam pun sudah. Okey, latihan kamu hari ni. Kamu, Ustazah minta tolong. Kamu sediakan satu kertas putih A4. Kalau tak ada kertas A4 di rumah, gunalah kertas apa-apa yang penting kamu boleh buat macam ni. Okey, Ustazah akan bagi soft copy dalam WhatsApp. Kalau ada printer boleh print ya. Tapi kalau tak ada printer, jangan susah-susahkan mak pergi kedai printer. Jangan. Buat sendiri je. Bukan susah pun nak buat kotak. Kamu buat je kotak macam ni. Mula-mula buat kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buat kotak macam ni. Sama besar kan. Ini tak payahlah. Ini untuk yang Ustazah buat ni untuk apa ni? Untuk siapa-siapa yang nak print nanti. Okey. Ini dah buat kotak ni. Okey. Okey. Buat garis ni. Penting ya. Garis utama yang penting ini. Ustazah kata dah kan. Ini garis utama kita. Sangat penting. Kita kena masukkan garis ni. Lepas masukkan garis utama kita. Ukur 5 titik. Masukkan garis atas. Ukur 5 titik ya. Ukur 5 titik. Masuk garis atas. Ukur 2 titik. Masuk garis bawah. Okey. Buat sendiri je. Senang je kan. Guna pembaris dengan pensel je. Ukur 5 titik buat garis atas. Ukur 2 titik buat garis bawah. Okey. Nak kena buat garis putus-putus juga ke Ustazah? Tak payahlah. Kamu buat garis terus je. Yang penting kamu faham. Okey. Lepas tu kamu buat. Masukkan huruf. Okey. Masukkan huruf. Kita cuba buat latihan. Alif, kaf dengan lam sahaja. Tulislah. Alif, alif, alif. Kaf, kaf, kaf. Lam, lam, lam. Nak tulis pastikan tempat berhenti dia ya. Ni berhenti dia ni. Tarik sekali, berhenti dulu. Tarik sekali, berhenti lagi. Baru tarik akhir. Yang ni pun sama. Tarik sini, berhenti. Tarik bawah, berhenti. Tarik sini, berhenti. Kemudian nak buat kaf kecil ni, ukur dulu. Ukur dulu ya. Ukur tinggi dia. Okey, baru buat kaf kecil ni. Tarik, berhenti. Tarik, berhenti. Tarik, berhenti. Lam pun sama. Sini, berhenti. Tarik, berhenti. Sini, berhenti. Akhir sekali baru buat macam ni. Buat guna kaedah yang betul. Berlatih ya. Hari ni, untuk minggu ni kita berlatih 3 huruf je. Alif, kaf dengan lam. Buat ya. Okey.